Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita lihat pula ya dalam tajuk graf gerakan bagi part yang keempat. Okay. So, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mentafsir graf laju masa. Okay, sebelum ni kita dah tengok dah lah. Dalam graf laju masa kita nak cari jarak. Okay, jadi jarak adalah dengan cara kita mencari luas di bawah graf. Okay, jadi sekarang ni satu topik yang seterusnya adalah melibatkan mentafsirkan graf laju masa. Okay, tengok dulu penerangan. Katakan diberi kita gambar rajah yang beginilah. Okay, ada paksi X mewakili masa, paksi Y mewakili laju, dan ada daripada sini, sekejap saya ambil pen, daripada sini ke sini ya, U ke V, U ke Q, P ke Q, Q ke R, R ke S. Okay. So U ni adalah untuk laju, V ni pun untuk laju yang kedua. Then dia bagi pada kita pada paksi X T1, T2 dan T3. Okay. Dan dia bagi partition A, B dan C. Okey. Jadi penerangan dia inilah. Diberi pada kita kelajuan objek bertambah. Maksudnya, okey, kalau kita tengok dari U ni adalah laju yang pertama. Dan dia bergerak. Bila kita bergerak kereta, katakan kereta lah. Kereta tu bila dia bergerak, dia ada kelajuan. Okey, jadi kelajuan dia bertambah lah, iaitu V. So daripada U dia pergi ke V. Ya, kelajuan tu semakin bertambah. Katakan daripada 30 km per jam, dia pergi ke 50 km per jam. Contoh je lah kalau kita bawa kereta. Baik, sebab yang ini dia menunjukkan dalam meter per saat. Ini mungkin satu benda yang macam basikal ke, okay, pergerakan ke, macam ni lah. Yang lebih biasalah. Okey. Baik. Jadi dekat sini dia bagi tahu pada kita kecerunan graf okey, adalah bernilai positif. Maksudnya daripada P pergi ke Q ini adalah kecerunan yang positif. Maka kadar perubahan laju terhadap masa adalah positif, ya. So kita gunakan perkataan kadar perubahan laju terhadap masa. Baik. Pecutan pula adalah salah satu dia punya istilah jugalah, ya, sama. Kadar perubahan laju terhadap masa adalah sama seperti pecutan. Okey, di mana pecutan kita ambil perubahan laju per dengan perubahan masa. Maksudnya daripada P pergi ke Q ni ada pecutan. Okey. Dan luas trapezium A ini, luas trapezium A ni maksudnya ini adalah jarak yang dilalui dalam T saat. Okey, kalau daripada sini saya ulang balik, dari P ke Q adalah laju. Okey, ini adalah laju sampai ke sini. U ke V ni adalah laju, dan ini adalah pecutan. Ya, kecerunan ni melibatkan pecutan, dan luas di bawah graf ini adalah jarak. Jadi kita boleh cari jarak sekiranya diberi pada kita graf pecutan. Okey. Baik. Seterusnya, okay, masih lagi gambar rajah yang sama. So kita tengok pula pada garis Q ke R. So Q ke R ni kita dapati dia adalah satu garisan yang mendatar. Jadi bila dia mendatar, dia tak ada kecerunan. So dekat sini dia bagi QR tiada, ya, tidak ada perubahan laju terhadap masa. So kecerunan dia adalah sifar lah. Dia tak ada kecerunan. Okay, maksudnya dekat sini dia, kalau dia bawa kereta tu, dia punya kelajuan tu sama je. Dia tak ada tekan minyak laju sikit ke depan, tak, dia sama. Kalau dia buat 100 je. Kalau macam tu lah. Baik. So itu kita namakan dia sebagai laju seragam. Okey, dia tak terlalu laju, dia tak terlalu perlahan. Maksudnya sama je perjalanan dia. Kalau kata dia naik highway, biasa kita highway memang kita akan mengekalkan kelajuan lah. Yang kelajuan kita tak akan lebih daripada 110. Okey, katakan macam tu lah. Baik. Sekarang ni luas segi empat B, maksudnya yang ini, segi empat ni yang berwarna biru ni, okey, yang diwakili dengan huruf B, merupakan luas di bawah graf, iaitu jarak.
Okay, dia mewakili jarak. So, apa sahaja yang berada di bawah graf, maksudkan kata graf kita yang berwarna merah. So, ruang dia ataupun kawasan yang berada di bawahnya, itu adalah jarak. So, macam mana nak cari jarak? Kita cari luas. So, apa luas yang kita nampak kat sini? Bentuk ini adalah bentuk segi 4. Okay. So, next. Masih lagi dengan diagram yang sama. So, sekarang kita tengok pula RS. Okay, so R ke S. Maksudnya kelajuan objek itu semakin berkurangan. Katakan dia daripada V, dia terus turun kepada kosong. Maksudnya dia telah memperlahankan kelajuan kereta dia. Jadi, kecerunan graf ini adalah bernilai negatif. Kalau tadi P ke Q adalah positif, tapi R ke S adalah kecerunan yang negatif. Jadi, kadar perubahan laju terhadap masa adalah bernilai negatif. So, namanya adalah nyah pecutan. Kalau tadi P ke Q adalah pecutan, kalau kita memperlahankan kelajuan sampailah dia berhenti, maka itu kita namakan dia sebagai nyah pecutan. So, nyah pecutan kita boleh cari formula adalah perubahan laju perkan dengan perubahan masa. Baik. Jika tiada arah, maksudnya jika tiada perubahan arah, iaitu gerakan objek itu kekal pada arah yang sama. Maksudnya dia kekal pada arah yang sama lah. Maksudnya dia terus berhenti. Jadi untuk mencari jarak di bawah graf ini, kita akan cari luas segi 3. Ini yang luas segi 3 ni merupakan jarak. So macam mana nak cari jarak? Kita cari luas. Luas bentuk apa? C ini adalah luas yang berbentuk segi 3. Macam itulah. Baik, sekarang kita tengok contoh soalan. Okey. So diberi pada kita graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Sari dalam tempoh 20 saat. Tapi macam tak logik lah 20 saat. Tapi tak apalah sebab ini soalan kan. Kita tengok je lah. Baik. So nyatakan. Okey, diberi kita macam inilah. Okey, bentuknya. So kalau kita tengok kat sini, paksi X mewakili masa dalam unit saat, manakala paksi Y dia mewakili laju dalam unit meter per saat. Okey. Jadi dia starting dia adalah kosong. Dia pergerakan dia kosong dan dia terus naik ke sini. Okey, kemudian ke sini dan dia ke sini. So apa yang kita nampak kat sini, daripada kosong pergi ke arah yang pertama ni, dia merupakan kecerunan yang positif. So, dia ada penambahan laju. Jadi, bila ada penambahan laju, maksudnya dia telah melakukan pecutan. Daripada tak start kereta, terus dia start kereta. Sorry. Terus dia laju je bawa kereta. So, itu adalah pecutan. Dan daripada satu pergi ke dua, satu pergi ke dua ini merupakan laju yang seragam. Dia bawa sama je. Dan daripada 2 pergi ke 3, ini adalah nyah pecutan. Kenapa? Sebab daripada laju 55, dia terus turun pergi ke kosong. Itu cara bacaan ni lah. Itu berkenaan dengan kadar perubahan laju. Dan gambar rajah ni kita akan nampak ada 3 partition, ada 3 bahagian. So ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Pun boleh. Ataupun kita nampak trapezium dalam tu, kita boleh guna nanti. Okey. Sekejap. Okey, baik. Jadi sekarang soalan minta kita mencari, nyatakan. Okey. Apakah laju seragam dalam meter per saat bagi kereta itu? Jadi di manakah laju seragam? So, laju seragam kita yang ini, daripada 1 ke 2. Jadi 1 ke 2 ini merupakan laju seragam. Jadi apakah bacaan laju dia? So bacaan laju dia kita refer kepada paksi Y. Jadi laju seragam dia adalah 55 meter per saat. Okey, itu cara kita nak mencari jawapan lah. Baik. Seterusnya, cara dia, kata kunci dia kalau seragam, mesti kita tengok graf yang mendatar. Tips dia, ada je perkataan seragam, kita carilah graf yang mendatar ataupun graf yang melintang. Itu merupakan seragam. Okey. Baik. Yang kedua,
Apakah tempoh masa dalam saat bagi kereta itu bergerak dalam laju seragam? Tadi kita dah tahu dah laju. Okay, kita dah tahu dah laju. Sekarang kita nak cari apakah masa. So, masa dia adalah diwakili dengan paksi X. Jadi, masa dia daripada sini ke sini. Jadi, kita akan dapat 16 tolak dengan 10. So, apakah masa yang kita dapat? Masa dia adalah 6 saat. Tempoh masa yang dibagi 16 tolak 10 sama dengan 6 saat. Okey, itu cara untuk kita mencari tempoh masa. Yang penting untuk tajuk ni ialah kita fahamkan gambar rajah yang diberi. Baik, seterusnya masih lagi pada graf yang sama. Okey. Kita tengok pula seterusnya, kita nak cari kadar perubahan laju dalam meter per saat. Okey, yang ini saya lupa nak terangkan tadi. Kalau laju tadi, unit kita adalah -1 kan? Tapi bila dia nak cari kadar perubahan laju, unit dia adalah dalam -2. Kenapa? Sebab kalau kita tengok ya, kita akan cari kadar perubahan ini melibatkan Y per X. So, Y kita mewakili -1. X kita mewakili S. So, kalau kita tukarkan dia akan jadi, tukarkan ini dalam bentuk indeks. Kalau 1, dia macam ni lah. -1 darabkan dengan 1 per S. So, 1 per S ni kalau kita tukarkan dalam bentuk indeks yang kita belajar masa tingkatan 3. So, kita akan dapat -1 darab S-1. Apa je yang 1 per apa? Itu adalah merupakan -1. So, kita akan dapat -2. Itu datang ni -2 tu. Okey. Saya padam balik. Baik. So, apa yang kita nak tengok sekarang? Kadar perubahan laju dalam -2 bagi 10 saat yang pertama. So, 10 saat yang pertama dari sini ke sini lah. Jadi, apa yang kita nampak di sini, ini adalah kecerunan. Ini. Ini adalah kadar perubahan laju. Okey, pecutan. Okey. Jadi, macam mana kita nak cari nilai dia? Nak cari nilai dia. Okey. Kita ambil apakah nilai Y. Nilai Y kita apa nilai dia? 55. Dan bahagikan dengan X. Kita tengok dia punya formula. Okey. So, kadar perubahan laju adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, Y2 kita adalah 55. Tolakkan dengan kosong. Okey, yang ini. Dan X2 kita adalah 10. Tolakkan dengan kosong. So, tekan kalkulator dan kita akan dapat 5.5 meter per saat. Okey. -2 lah. Baik. So, yang seterusnya, kita tengok pula. Okay, tips dia. Okay, jadi bila ada perkataan kadar, okay, kita kena ingat koordinat. Maksudnya kita kena cari koordinat lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay. Baik. Apakah jarak yang dilalui dalam meter bagi 10 saat yang terakhir? So, kita nak cari 10 saat yang terakhir. Yang mana? Maksudnya 10 saat yang terakhir dari sini. Saya padam dulu yang ni untuk mengelakkan kekeliruan. Daripada sini ke sini. So, dia nak jarak. Jadi, bila jarak, ni bentuk dia. Okey, ni bentuk dia. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kita tahu bahawa jarak nak cari, kita cari luas di bawah graf. Jadi kalau kita tengok kat sini bentuk apa? Ini adalah bentuk trapezium. Okay. So kita cari luas di bawah graf ni. Carilah luas ni. So nak cari luas trapezium, kita kena tahu A per B dengan tinggi. Okay. So kita dapat bentuk trapezium ni jarak dia macam ni lah. Ataupun ini contoh yang dibagi luas segi 4 tambah segi 3. Maksudnya dia pecahkan. Kalau kita terus ambil trapezium pun boleh. Okey, sekarang saya ikut yang jawapan ni lah. Okey, sekejap. Kalau kita ikut jawapan ni, dia buat macam ni lah. Andai kata kalau kamu guna trapezium pun sama, tak ada masalah. Betul juga. Okey, katakan yang ni dia pecahkan kepada 2. Ini ada A. Ini adalah B. So, A ini adalah bentuk segi 4. So, kita cari luas segi 4. Panjang darat lebar. Okey, panjang kita dari sini ke sini berapa?
16 tolak dengan 10. So kita dapat 6. Tinggi dia berapa? 55. That's why lah kita dapat 6 darab 55. Dan yang kedua ini bentuk ini adalah bentuk segitiga. So cari luas segitiga. So apa formula luas segitiga kita? 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, sekarang ni apa tapak kita? Okey, tapak kita yang ini. Macam mana nak cari? 20 tolakkan dengan 16. So 1/2 darab dengan 4. Tinggi kita berapa? 55. Dan tekan kalkulator, kita dapat jawapan 440 meter. Baik, seterusnya soalan yang sama juga. Okey, tapi huraikan gerakan kereta itu dalam 16 saat yang pertama. So kita kena carikan penerangan pergerakan kereta itu dalam 16 saat yang pertama. Okey, so daripada sini ke sini. Apa ni? Kita nampak garis condong ataupun kecerunan. Jadi bila kecerunan dia mewakili apa? Dia mewakili kadar perubahan laju ataupun pecutan. Maksudnya kereta itu mengalami pecutan dengan kadar 5.5 ms negatif 2. Ini yang kita dapat daripada apa yang kita nak cari tadi tu. Yang kita dapat dari sini. Sekejap. Yang kita dapat dari soalan yang ini. Mana tadi? Okey, yang ini nampak tak? Yang kita cari kecerunan tadi di mana? Yang ni. Yang ni. Kita dapat yang ni. Okey, kadar perubahan laju yang kita tadi. Okey, jadi kalau kita nak buat penerangan, okey, seperti yang ini. Soalan yang ini. Okey. So dia kata kadar kereta itu mengalami pecutan dengan kadar 5.5 meter per saat. So daripada sini pergi ke sini adalah pecutan. Okey, dalam tempoh 10 saat. Kemudian daripada sini satu tadi ke dua, dia adalah bergerak secara laju seragam dalam keadaan kelajuannya adalah 55 meter per saat dalam tempoh 6 saat. So itulah cara dia untuk kita nak membuat huraian. Kita baca dan kita tafsirkan apa yang kita faham tentang graf yang dibagi. So sangat senanglah tajuk ni sebenarnya. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti saya akan bagi latihan yang berkaitan. So sila buatlah. Okey, sekian, terima kasih.